Fitnah Dajjal adalah fitnah yang terbesar semenjak Allah menciptakan alam ini. Antara rasul terawal yang memberi peringatan dan amaran kepada umatnya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Punyalah awal. Dalam keadaan Nabi Saleh tahu umat dia takkan tengok pun Dajjal ni. Sebab Dajjal akan muncul pada zaman umat yang terakhir. Subhanallah. Semua rasul tahu Dajjal ini akan muncul pada umat rasul yang terakhir. Kita lah. Rasul terakhir telah pun wafat, 1400 tahun telah berlalu, Dajjal ini belum muncul. Esok boleh jadi, bulan depan boleh jadi, tahun depan boleh jadi, tetapi dia tetap akan keluar kerana berita tentang kedatangan Dajjal sabit sampai ke tahap mutawatir maknawi, sampai mutawatir. Bila dia keluar di Khurasan ataupun Asfahan, dua tempat ni, ayat pertama yang dia akan umumkan setelah 70,000 pengikut dan tentera elit dia ada di belakang kesemuanya Yahudi, ayat pertama yang akan diungkapkan oleh Dajjal ialah aku adalah Tuhan kepada semua alam. Inilah fitnah yang paling besar yang dibawa oleh Dajjal. Tuan-tuan sekalian, sebelum dia datang, bumi akan kemarau. Yang ni kita tak pernah, tuan-tuan, Malaysia ni tak pernah kemarau sampai dahsyat-dahsyat sampai 5 bulan, 4 bulan, 7 bulan, setahun macam Somalia, sampai mati kemarau. Kita sungai banyak, laut, air hujan. Bila Nabi sebut sebelum kedatangan Dajjal, bumi ini akan dikemaraukan sehinggalah pada hari muncul dan keluarnya Dajjal, hari pertama, kalian tidak akan dapati setitis air pun dan sekeping roti pun. Tuan-tuan, untuk Allah kemaraukan bumi ini keseluruhan, cara yang paling mudah ialah Allah menyekat hujan. Kita Malaysia ni kalau tak hujan 3 bulan berturut-turut, semua empangan dan sungai akan menyusut dan kering. Malaysia bukan lama pun, 3 bulan je. 3 bulan je, bukan 2 tahun. Bukan 2 tahun, 3 bulan saja. Kalau berhenti hujan totally seluruh Semenanjung, semua empangan akan menyusut dan sungai akan menyusut. Dia tinggal sikit. Begitulah suasana pada hari pertama Dajjal keluar. Tidak ada air di atas muka bumi Allah ini. Tuan-tuan, satu hujan itu sudah cukup untuk membuatkan manusia lari dari agama ini. Orang nak semayang ni, tuan-tuan, dengan air tak ada, makanan tak ada, orang nak semayang. Kemiskinan hari ini pun dah membuatkan manusia meninggalkan solat, apatah lagi kalau tidak ada makanan dan minuman. Subhanallah. Jadi air dan makanan, ini ujian pertama yang besar. Nombor 1. Ready lah tuan-tuan, kita tengok ujian ni. Boleh lepaskan satu ujian. Itu baru satu ujian yang kita sebutkan. Ujian yang kedua yang besar. Tuan-tuan tengok. Nabi kata jumlah hari tempoh untuk Dajjal hidup selepas dia mengisytiharkan dirinya Tuhan hanyalah 40 hari sahaja. Kita pun kata lega 40 hari. 40 hari tak ada hal lah Ustaz. Boleh simpan air, boleh simpan cukup. Makanan, beras. Kami Kedah lagi tak kisah. Contohlah, kan, bendang keliling, bendang sawah padi lah. 40 hari tuan. Maka kata Nabi, hari pertama itu setitis air pun tiada, sekeping roti pun tiada, seluruh dunia. Kemudian Nabi sambung hadis ni, riwayat Imam Muslim. Riwayat Muslim, hadis ni hadis sahih. Kata Nabi, walaupun 40 hari, hari pertama panjangnya kata Rasulullah seperti setahun. Tahun ni jam terus. Tak jadi simpan dah, beras tak disimpan. Kata Nabi, hari pertama Dajjal muncul itu, peredaran masa daripada 24 jam bertukar kepada 360 hari, baru jumpa esok. Di sini mula ujian kedua yang besar yang tak tertanggung oleh umat ini. Datang ke belum ujian ni? Belum. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ujian pertama tadi yang saya sebut, tak ada makanan minuman tu pun habis dah kita. Yang tu pun habis dah. Yang itu pun dah tak lepas dah kita. Ini kan yang kedua. Suasana yang tak pernah berlaku di dalam alam ini semenjak zaman Nabi Adam sampai kiamat, iaitulah Allah akan tukar 24 jam ini menjadi 365 hari panjangnya. Tuan-tuan darab lah 365, tuan-tuan darab 24, lebih kurang 8,000 jam kot.
Kan Nabi kata hari yang kedua panjangnya seperti sebulan, hari yang ketiga panjangnya seperti seminggu, 24, tuan-tuan darab 7. Lamanya. Kemudian kata Nabi, hari yang keempat barulah peredaran itu menjadi seperti hari-hari biasa kalian. Nabi tak sebut 24 jam sebab sistem 24 jam tidak ada zaman tu. Nabi kata hari keempat barulah seperti hari-hari biasa kalian. Maksudnya baru jadi 24 jam. Tuan-tuan, campur semua sekali. Dajjal akan hidup daripada hari pertama dia menyebut aku Tuhan sekalian alam, sampailah hari dia nak dibunuh, semua sekali lebih kurang 400 hari lebih lah. 400 hari lebih. 400 hari kita sebut. 400 hari itu adalah tempoh untuk setiap pemilik iman akan bertahan daripada tiada makan dan tiada minum. Bertahanlah. Ini keadaan ketiga yang membingungkan. Siapa-siapa yang baca hadis ni dia renung lama. Subhanallah, 400 hari Ustaz. Sebelum kita bingung memikirkan keadaan suasana ini, sahabat terlebih dahulu tanya Nabi dalam hadis yang sama. Sahabat tanya, tapi sahabat fikir apa tuan? Tengok apa soalan sahabat. Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, ketika satu hari yang menjadi panjang seperti setahun itu, apakah cukup kami solat 5 waktu? Kan jadi panjang? Maka jawab Nabi, tidak. Kata Rasulullah, tidak cukup. Uqduru lahu qadrah. Kata Rasulullah, hendaklah kalian menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap waktu solat. Contoh mudah macam ni. Subuh jam 6, Zuhur jam 1:30. Kita pun solat subuh. Selepas berlalu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Selepas berlalu 7 jam, kita mesti kerjakan solat Zuhur. Apapun suasana ketika itu. Gelap ke, suasana apa ke, sebab waktu tu cuaca dan suasana ketika tu, tuan-tuan, dia jadi setahun. Berapa lama siang dan berapa lama malam. Walaupun siang menjadi lama, malam menjadi lama, ataupun kesemuanya menjadi siang, maka tetap kita kena solat. Bila sampai waktu, kena solat. Sampai waktu, kena solat. Selepas 7 jam mengerjakan solat subuh, kita mesti buat Zuhur. Zuhur 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 3 jam setengah. Selepas 3 jam setengah, dirikan asar. Nabi dah ajar. Nabi sudah ajar lah hadis ni. Selesai. Tuan-tuan, hari ni yang 24 jam, elok je masjid azan. Masuk waktu masjid azan. Masuk waktu masjid azan. Itu pun tak solat. Dalam keadaan suasananya aman, masjidnya melaungkan azan, tempat solatnya selesa, 80% manusia Muslim di Malaysia tidak mengerjakan solat secara penuh. Apatah lagi ketika mana hari pertama itu menjadi panjang seperti setahun. Apatah lagi suasananya ketika itu makanan dan minuman tiada. Berapa peratuskah yang akan mengerjakan solat berada tetap di atas jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan bayang suasana ketika itu. Terbayang-bayang kita suasana ketika itu. Tuan-tuan, bila siang jadi panjang apa semua ni, jadi cuaca tak menentu, masyarakat ni macam mana? Kali pertama bangsa manusia akan melihat perbezaan itu dalam kehidupan mereka. Untuk kali pertama. Kita kalau tak ada elektrik, seminggu lah tak ada elektrik. Dah penuh dah. Di tepi jalan, di tengah padang, di kedai, depan pejabat menteri besar, penuh. Seminggu tak ada elektrik. 2 minggu tak ada elektrik. Baru tak ada elektrik. Maka tuan-tuan, Nabi beritahu yang boleh selamat, satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita ketika itu hanyalah iman sahaja. Untuk lulus setiap ujian besar kemunculan Dajjal ini.